Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Ustazah Hamizah dan rakan sekelas saya. Nama saya Dr. Alana Zamti Muhammad Azhar, kelas ICT 3B, Momentis TB12020 dan dari Kolej Kemahiran Tinggi Merala dan Tangkak Johor ingin menerangkan tentang 4 soalan pilihan yang saya terpelajari dalam bab 1, kod US 30052, subjek syariah dan kehidupan semester 3. Berikut adalah ujian kefahaman Al-Quran yang saya pelajari. Yang pertama sekali adalah surah Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua adalah surah An-Nisa ayat 3. Yang ketiga surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Dan yang keempat adalah surah Al-Isra ayat 32. Berikut adalah surah Al-Baqarah ayat ke-43 beserta artinya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Seterusnya adalah terjemahan surah Al-Baqarah ayat ke-43. Ayat pertama adalah wa aqimus solat, iaitu dan dirikanlah solat. Terjemahannya adalah Allah SWT telah memerintahkan kepada ahli kitab untuk mengerjakan solat bersama Rasulullah SAW. Bermaksud, pada zaman itu, Rasulullah SAW serta ahli-ahli kitab yang ada pada hari kejadian melakukan solat 5 waktu sehari semalam dan mereka sentiasa patuh dan taat akan suruhan dan perintah Allah yang Allah telah beri kepada mereka. Ayat kedua adalah wa'atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Terjemahan, Allah SWT juga memerintahkan kepada ahli kitab untuk menunaikan zakat, iaitu dengan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Mubarak bin Fudalah telah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri katanya, pembayaran zakat itu merupakan kewajipan, yang mana amal ibadah tidak akan manfaat kecuali dengan menunaikannya dan dengan mengerjakan solat. Bermaksud, di dalam rukun Islam, kita ada baca, ada tunaikan solat, tunaikan zakat, tunaikan haji, dan macam-macam lagi lah. Maksudnya kita kena buat, sebab zakat tu dan solat ni adalah perkara wajib yang kita kena buat sebagai rukun Islam, dan sekiranya kita tertinggal ataupun satu tu kita tak buat, bermaksud kita ni tak suka terhadap agama yang kita anuti ini. Dan ayat akhir adalah warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Terjemahannya adalah Allah SWT telah menyuruh mereka untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan ikutlah bersama mereka dan sebagai dari mereka. Jadilah bersama orang mukmin yang melakukan kebaikan. Di antara amal kebaikan yang paling khusus dan sempurna adalah solat. Macam saya cakap tadi, solat dan zakat ni merupakan rukun Islam yang kita kena ikut, kerana itu adalah perintah dan dan arahan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Okey, seterusnya adalah sebab diturunkan atau asbabun nuzul bagi surah Al-Baqarah ayat ke-43. Menurut Imam Jalaluddin dalam kitab Tafsirul Jalalain mengatakan, surah Al-Baqarah ayat 43 ini memerintahkan kalangan ahli kitab Madinah untuk melakukan solat bersama mereka yang melakukan solat, iaitu Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya. Bermaksud, dalam ayat ini Allah ceritakan bahawa kalangan ahli kitab Madinah dan juga Nabi Muhammad SAW ni dia mengerjakan solat tanpa tertinggal satu waktu pun, maksudnya. Okay, seterusnya adalah pengejaran ayat bagi surah Al-Baqarah ayat ke-43. Yang pertama adalah kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT dan umat Muhammad SAW yang baik, kita mestilah rajin melakukan amal ma'ruf seperti bersedekah, menunaikan solat, berzakat dan sebagainya, agar kita tidak mudah terjerumus ke lembah kesesatan yang tidak baik. Yang kedua adalah kita sebagai umat manusia, kita sewajarnya memberi contoh ikutan dan teladan yang baik kepada bangsa bukan Islam,
supaya hati mereka berminat dan tergerak untuk belajar lebih mendalam mengenai agama Islam. Bermaksud sekiranya kita ajar jadi model ataupun contoh ikutan teladan baik kepada bangsa lain, maka bangsa lain akan mudah masuk ke agama kita tanpa ada paksaan ataupun tanpa ada persekitaran sesama kita. Okey, seterusnya adalah surah yang kedua iaitu surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Sadaqallahul azim. Terjemahan, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, iaitu 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang sahaja ataupun hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Bermaksud sebagai lelaki-lelaki, sekali kita ada sifat ataupun sikap berpoligami, kita mestilah melakukan perkara keadilan kepada isteri-isteri kita. Maksud itulah. Seterusnya adalah terjemahan surah An-Nisa ayat ketiga. Menurut tafsir Jalalain, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka, lalu kamu takut pula tidak dapat berlaku adil di antara wanita-wanita itu, bagi kamu boleh 2, 3 atau 4, tetapi tidak boleh lebih dari itu. Kemudian, jika kamu tidak dapat berlaku adil dalam giliran dan pembagian nafkah, maka hendaklah seorang sahaja yang kamu kahwini atau pada hamba sahaya yang menjadi milikmu kerana mereka tidak memberi hak-hak sebagaimana isteri-isteri lainnya. Yang demikian itu bermaksudnya mengahwini 4 orang isteri atau seorang isteri atau mengambil hak mereka adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ataupun berlaku zalim. Bermaksud, kalau kita kahwin seorang tu dia seorang kaya ataupun dia seorang yang susah, kita mestilah melakukan perkara yang baik. Maksudnya kalau kita tak suka dia pun, kita dipaksa kahwin dengan orang tu pun, kita kena jaga hak dia. Walaupun yang kita kahwin ataupun yang kita nikah ataupun sebagainya, kita kita ambil dia sebagai paksaan. Jadi kita kena jaga dia. Dan janganlah buat zalim. Kalau anak tu kita jangan buat zalim. Maksud itulah. Seterusnya adalah sebab diturunkan atau asbabun nuzul bagi surah An-Nisa ayat 3. Iaitu turunnya surah An-Nisa ayat 3 telah disebutkan dalam kitab Al-Jami Al-Sahih karangan Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, iaitu mengenai anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya. Hingga suatu saat sang wali tersebut terpikat dengan kecantikan dan kekayaan anak yatim tersebut, lalu berencana untuk menikahinya tanpa berlaku adil terhadap anak yatim tersebut. Bermaksud, dalam kitab Al-Jami Al-Sahih karangan Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari mengatakan bahawa ada seorang anak perempuan yatim ni, masa tu dia duduk dalam keadaan susah lah, dia dijaga oleh wali dia. Lepas tu ada macam seorang wali ni lah, seorang lelaki ni dia nampak perempuan ni cantik dan kaya. Tadinya lelaki tu dia kahwin dengan perempuan tu tanpa tahu dia punya status dia lah, dia anak yatim ke apa. Lepas tu lelaki tu bila dia dah kahwin, dia tak ada sifat sifat bagi keadilan kepada perempuan ataupun anak yatim tersebut. Jadinya dia kahwin tu, dia dera perempuan tu, dia dera anak yatim tu. Seterusnya adalah pengajaran ayat bagi surah An-Nisa ayat 3. Yang pertama sekali adalah sebagai umat Islam yang bertamadun, kita mestilah memiliki sikap dan tingkah laku yang baik. Sekiranya kita memiliki sikap berpoligami kerana isteri-isteri itu adalah pinjaman yang tidak kekal. Bermaksud,
kita kahwin banyak sekalipun, kita sebagai lelaki-lelaki, kita kena jaga hak dan keadilan sesama isteri kita supaya mereka tidaklah bergaduh dan mereka sudi untuk berkongsi bersama-sama. Yang kedua, kita sepatutnya mempunyai sifat belas kasihan dan kasih sayang sesama manusia tidak kira pangkat dan darjat. Hal ini demikian kerana amalan yang baik dapat menjadikan jiwa dan hati kita bersih dari segala jenis kekotoran. Maksudnya kalau kita sebagai suami ada sifat belas kasihan, kasih sayang, sifat macam sama rata, tak ada macam sayang pertama tapi kedua tak sayang. Maksudnya kita ada sifat keadilan, dia dapat jadikan kita punya diri kita bersih dan selalunya kalau kita buat baik maka jiwa kita pun akan turut bersih daripada segala kekotoran. Okey, yang ketiga adalah surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza qatalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud terjemahan, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan, gantang dan timbangan orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Dan sebaliknya, jika mereka menjukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Maksudnya, bila dia dapat satu benda tu, dia tak akan bagi orang lain dapat. Maksudnya, contoh macam proses jual beli. Macam orang pertama dia dapat beras. Orang kedua dia nak beras tetapi kata orang pertama, boleh saya boleh bagi barang kepada awak tetapi saya akan dapat lebih lagi tapi awak dapat kurang. Maksudnya dia nak dia dapat 1/3 untuk mesti dapat bawah sikit daripada orang pertama. Sebab orang pertama dapat dulu. Okey, seterusnya adalah terjemahan surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Okey, menurut tafsir Quraish Shihab, surah Al-Mutaffifin dibuka dengan beberapa ayat yang berisi ancaman sangat keras terhadap orang-orang yang melakukan kecurangan dalam bermuamalat, secara khusus dalam soal timbang-menimbang. Kecurangan itu digambarkan dalam sekelompok orang yang cenderung meminta dilebihkan sukatan demi keuntungan peribadi tetapi mengurangi jumlah yang semestinya saat menimbang untuk orang lain. Surah ini mengancam orang-orang yang melakukan hal tersebut bahawa hari pembangkitan dan perhitungan pasti akan terjadi. Selain itu, surah ini juga menegaskan bahawa perbuatan mereka itu tercatat dalam sebuah buku. Hanya orang-orang zalim, bergelima atau bergelumbangan dosa dan tahanan dari Tuhannya saja yang boleh menustakan catatan buku itu. Tempat kembali mereka kelak adalah di neraka Jahannam. Bermaksud surah ini mengatakan bahawa menurut tafsir Quraish Shihab, surah ini dia turunkan dengan beberapa ayat yang berisi sesuatu ancaman keras macam malapetaka lah kepada orang-orang yang dalam proses muamalat dia macam tak ada sifat timbang rasa dengan orang lain. Lepas tu surah ini juga dia mengancam orang-orang yang melakukan hal tersebut bahawa hari pembangkitan dan perhitungan pasti akan terjadi. Maksudnya orang-orang yang buat jahat ni dia cakaplah macam hari kiamat tak jadi. Lepas tu dan surah ni juga telah tegaskan bahawa perbuatan mereka ni telah dicatatkan dalam sebuah buku yang mereka tak tahu. Dan kalau mereka tahu pun hanya orang-orang zalim yang ada dosa dan juga Allah halang segala amalannya saja yang boleh dustakan, yang boleh cakap buku tak ada. Dan tempat kepada mereka apabila hari pembangkitan ataupun hari perhitungan kelak adalah di neraka Jahannam. Seterusnya adalah sebab diturunkan atau asbabun nuzul bagi surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibn Majah dengan sanad yang sahih yang bersumber dari Ibnu Abbas bahawa ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, diketahui bahawa orang-orang Madinah termasuk orang-orang yang paling curang dalam menerima sukatan dan menimbang. Maka Allah menurunkan ayat-ayat ini sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang dan menerima sukatan. Setelah ayat-ayat tersebut turun, orang-orang Madinah jadi seorang yang jujur dalam menimbang dan menerima sukatan.
Maksudnya daripada An-Nasa'i dan Ibn Majah dengan sanad yang sahih, sumber Ibn Abbas bahawa ketika Rasulullah sampai ke Madinah, orang-orang Madinah ni semuanya perangai mereka ni dalam proses bermuamalat ni mereka macam bergaduh-gaduh, tak suka campur-campur, tak suka kongsi barang. Selepas saja Allah SWT turunkan ayat 1 hingga 3 surah Al-Kahfi ni, maka orang-orang Madinah ni semua jadi jujur dalam proses muamalat. Maksudnya mula-mula Rasulullah datang ke Madinah, orang sebut dia ada berlaku sedikit persekitaran lah terhadap jual beli. Lepas je Allah turunkan surah ni dan bagi ancaman kepada mereka, semua orang yang duduk kat Madinah tu semuanya jadi seorang jujur dalam proses jual beli dan buat malat. Dan seterusnya adalah pengajaran ayat bagi surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Okay, yang pertama adalah kita sebagai umat Islam, kita sewajarnya memberi apa-apa jenis pertolongan ataupun barangan kepada semua orang dengan sama rata kerana semua barang-barang di dunia bukan kebaikan kita sepenuhnya. Maksudnya, kalau contoh dah kita ada buku sekolah ke apa-apa aja barang yang pada kita tak gunakan. Kalau kita jumpa orang tu susah ke apa, kita bagi je. Kita jangan macam awak tak boleh ambil barang ni sebab barang ni saya punya, tak boleh. Kita kena kongsi-kongsi barang walaupun orang tu dia susah ke senang, tapi kalau dia nak minta ataupun dia nak pinjam, kita bagi. Okey, yang seterusnya, kita mestilah menjauhkan diri kita daripada menjadi golongan orang-orang yang melakukan kezaliman kerana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik dan akhirnya ia akan mendatangkan kerugian balik kepada kita. Macam tadi saya cakap, kalau kita berlaku zalim orang, apa-apa saja dalam proses jual beli ke, apa-apa jual pertolongan ke, apa-apa saja dan ada kat dunia ni, kita kena buat baik. Kerana kalau kita buat baik, dapat balas baik. Kalau kita buat jahat, dapat balas jahat. Dan kalau kita buat benda ni tanpa Allah suka ke apa, akhirnya ia akan mendatangkan keburukan balik kepada kita, kerugian balik kepada kita. Okey. Surah terakhir dalam ayat kefahaman Al-Quran semasa 3 saya pelajari adalah surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud terjemahan, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maksudnya kalau ada kes kejahatan yang ada ke Malaysia ke kat luar negara pun, perkara pertama ataupun kes yang paling berat adalah kes zina. Okey, seterusnya adalah terjemahan bagi surah Al-Isra ayat 32. Menurut tafsir Jalalain, dan janganlah kalian mendekati zina. Larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk dan seburuk-buruknya jalan adalah perbuatan zina itu. Secara tegasnya, kita dilarang untuk melakukan perbuatan zina, iaitu melakukan hubungan layaknya suami isteri tanpa ada ikatan perkahwinan ataupun pernikahan, kerana sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, bahkan seburuk-buruknya jalan adalah perbuatan zina. Maksudnya 3 kali dia cakap zina. Bermaksud apa-apa saja sumber ataupun tafsir, zina adalah perbuatan yang sangat keji dan paling buruk dan paling dengan oleh Allah SWT, dan memang semestinya balasan mereka adalah di neraka Jahannam. Okey, sudah adalah sebab diturunkan atau asbabun nuzul bagi surah Al-Isra ayat 32. Menurut tafsir Ibnu Katsir, turunnya surah Al-Isra ayat 32 ini adalah pada waktu itu ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW dan meminta izin untuk berzina. Lalu dengan tegasnya Rasulullah SAW pun melarangnya, maka itulah ayat ini. Bermaksud, menurut tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Isra ayat 32 ni pada diturunkan adalah kerana pada waktu tersebut ada seorang pemuda ni
datang berjumpa Rasulullah SAW dan minta untuk berzina, untuk melakukan proses perzinaan pada seorang perempuan yang mungkin dia suka lah. Lalu Rasulullah tegas juga, dia cakap jangan zina. Maka itulah ayat ini. Maksudnya orang datang ke apa-apa mesti Rasulullah cakap jangan melakukan perbuatan perzinaan, walaupun di tempat sembunyi ataupun di halayak ramai. Okey, yang terakhir adalah pengajaran ayat bagi surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama sekali adalah kita sebagai umat Islam, kita seharusnya menjauhkan perbuatan yang terkutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti melakukan zina dan sebagainya. Kerana perbuatan itu adalah perbuatan yang paling keji di antara perkara-perkara mungkar di dunia. Contohnya macam ada kes jenayah membunuh ke, mencuri ke, merogok, tapi perbuatan yang paling pertama sekali yang kita kena jauhkan adalah zina. Okey. Yang kedua adalah kita sebagai ibu bapa yang taat perintah dan surat Allah SWT mestilah sentiasa memantau dan mengawasi segala pergerakan anak-anak kita walau di mana mereka berada, kerana pada masa kini berbagai kes-kes jenayah sering berluasa dan berkemungkinan perbuatan zina akan berlaku sekiranya tiada larangan dibuat oleh golongan dewasa. Maksud zina ni kita buat memang senang, tetapi pada berakhirannya dia akan bagi kita kesedihan, bagi kita macam kebukan lah. Lelaki memang suka, tapi perempuan akan dapat kebukan lah kalau dia dah buat. Kalau dia buat, dia tahulah apa yang akan jadi. Okey. Sekian saja daripada saya dalam penerangan berkaitan dengan ujian kefahaman Al-Quran. Saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.